Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadinya pertama sekali saya minta kepada semua audiens yang lain supaya mutekan dahulu mikrofon. Okey. Sekiranya ada pertanyaan, baru nyatakanlah, baru buka mic tu dan tanya kepada kami lah. Okey. Okey, jadinya pertama sekali saya Amar Faiz bin Zainal, saya merupakan pegawai perhubungan industri di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Seri Gading. Okey, bersama saya hari ini adalah Tuan Muhammad Azim bin Muhammad Noor, juga pegawai perhubungan industri, okey, di IKM Lumut, dan bersama kita juga Tuan Muhammad Faiz Fahmi bin Arif, pensyarah di KKTM Ledang. Dan yang terakhir sekali adalah Dr. Muhammad Firdaus bin Kamuri, pensyarah di KKTM Kemaman. Okey, jadinya terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Zah yang menunjukkan usaha dan minat untuk mengumpulkan pelajar-pelajar, ibu bapa dan guru-guru di serata Malaysia. Saya tengok ada yang daripada Pantai Timur, kan, ada yang daripada utara, Selangor, KL. Jadinya usaha ini sangat baiklah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih daripada pihak kami. Okey, jadinya kita pada hari ini kita akan lebih kepada borak santai sajalah. Okey, borak santai yang mana kami berempat yang akan orang kata bercerita mengenai peluang-peluang kepada anak-anak tuan-tuan, puan-puan tentang peluang untuk sambung belajar di TVET Mara. Okey, jadinya di sini antara perkara yang mungkin kita akan sentuh adalah tentang kolej itu sendiri, yang mana kita pada hari ini kita ada 4 kolej. Okey, semuanya merupakan TVET Mara, dan kami akan kongsikan juga yang kedua adalah peluang kerjaya dan juga sambung belajar. Apa outcome dia pelajar ini? Okey. Jadinya tanpa kita melengahkan masa lagi, kita akan go through dulu melalui perkongsian daripada kami berempat. Kemudian kita akan buka Q&A. Jadinya perkara ini tidak akan mengambil terlalu lama lah. Kami lebih banyak ingin berinteraksi secara direct dengan tuan-puan lah. Sekiranya ada soalan, boleh terus ajukan di ruang chat juga. Okey. Jadinya pertama sekali suka saya untuk menjemput Tuan Muhammad Azim bin Muhammad Noor, pegawai perhubungan industri daripada IKM Lumut, untuk orang kata memulakan kita punya sesi pada hari ini. Okey. Silakan tuan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semuanya. Sama juga dengan Cik Amar tadi, saya mengalu-alukanlah kehadiran daripada semua yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah sehingga sekarang telah mencapai 74 orang lah bersama dengan kami ini. Sama-sama kita akan kongsikan berkaitan tentang apa peluang yang telah dan akan diberikan kepada anak-anak bangsa kita lah, khususnya kepada orang Melayu dan Bumi Putera. Dan juga kita nak memberi sedikit lah berkaitan yang perkara terkini berkaitan tentang TVET Mara. Apakah status sekarang ni, yang mungkin dah mohon, apa yang perlu dibuat, dan juga yang belum mohon, apa yang perlu dibuat. Baik, insyaAllah. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Azim bin Muhammad Noor. Muhammad Azim bin Muhammad Noor, pegawai perhubungan industri IKM Lumut. Dan di sini saya diberi tanggungjawab lah untuk memberi sedikit berkaitan tentang apa itu TVET Mara, apakah syarat-syarat dan mungkin apakah kemudahan dan juga hala tuju pelajar-pelajar yang belajar di IKM Lumut. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya pun dimaklumkan tadi ada di kalangan tuan-tuan dan puan, ada daripada kalangan pensyarah, ada yang di kalangan guru-guru dan juga ada guru besar. Terima kasihlah banyak sebab bersama-sama dengan kami pada malam inilah, insyaAllah. Baik, untuk IKM dan KKTM ni, maklumannya untuk IKM ni dah wujud dah lama dah tuan. Contohnya di IKM Lumut ni sejak daripada tahun 70 lebih lagi, 1970 lebih. So dah lama sangat dah wujudnya, dan kami telah menghasilkan ramai usahawan-usahawan dan juga tokoh-tokoh yang telah berjaya. Tokoh-tokoh yang berjaya dalam bidang TVET ni. Cumanya nama TVET ni baru di-brandingkan sekarang, dan kami sama-sama mendukung aspirasi kerajaan lah untuk memastikan TVET ini dapat dilaksanakan di
di Malaysia ni dan juga dapat memberi dapat setanding dengan bidang-bidang yang lain yang boleh diceburi oleh anak-anak kita lah. Baik. So, terus kepada poin, apakah syarat-syarat kemasukan ke IKM ataupun ke KKTM ni? Sebenarnya ada 5 syarat je, friend. 5 syarat yang mudah saja. Yang ni adalah basic saja. Pertama adalah warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia, keduanya taraf Bumiputera Sabah dan Sarawak, orang Melayu dan Bumiputera dan Sarawak, umur daripada 17 hingga 40 tahun, sihat tubuh badan dan akhirnya lulus SPM. Sekadar lulus SPM sebenarnya dah boleh memilih untuk memohon ke IKM lah, khususnya ke IKM lah. Ke KKTM ni syarat dia tinggi sikit. Tapi untuk TVET MARA ni bermula di situ. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, ekosistem pendidikan MARA ni sebenarnya daripada bawah lagi yang wujud. Dengan percaya ataupun tidak, di bawah MARA ni kita ada taska MARA. Wujud taska MARA sehingga ke tingkat PhD. So maknanya ekosistem pendidikan daripada MARA wujudkan ni memang secara menyeluruh. So tuan-tuan jangan risau untuk memaklumkan kepada anak-anak pelajar kan, ke mana arah tujunya, jangan risau, insya-Allah. Daripada TVET ni pun, lepasan daripada SPM ni pun sebenarnya tak ada masalah. Sebelum kita go deep, insya-Allah ada sedikit beberapa pesanan lah daripada saya berkaitan tentang yang sekarang ni lah. Sebelum kita pergi kepada yang lebih serius lah. Okay, baik. Permohonan untuk kemasukan ke TVET MARA ni ataupun ke IKM atau KKTM ni sebenarnya telah kita buka daripada awal tahun lagi. Daripada awal tahun lagi. So dan juga saya nak maklumkan juga kepada pelajar-pelajar lepasan SPM 2020. Pelajar-pelajar ni sebenarnya bagi pendapat saya sangat-sangat bertuah lah kerana boleh memohon sekarang. Kerana apa? Semester yang sepatutnya bermula pada Januari tu kita telah anjak. Daripada Januari kita dah anjak kepada Mei. Daripada Mei kita dah anjakkan kepada yang akan datang ni adalah pada kemasukan insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa perubahan, perancangan kami adalah pada sesi Julai. Hujung Julai ataupun awal Ogos. Ini adalah yang latest lah, yang maklumat yang kami boleh kongsikan kepada anda semua lah. Okay. So pelajar-pelajar ni walaupun kami dah buka daripada awal, lepasan SPM 2020 masih boleh buat permohonan ke IKM, KKTM dan juga MJII sehingga 30 hari bulan. Betul Cik Ahmad? Sehingga 30 hari bulan ni. So tak ada masalah untuk buat permohonan ke IKM ataupun KKTM seluruh Malaysia. Okey, baik. So itu kita kena clear lah. Dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga berkaitan tentang program-program yang yang wujud dalam ekosistem MARA, khususnya dalam TVET ni, kami ada pelbagai nama. Ada kita panggil diploma kompetensi, ada diploma teknologi, ada diploma teknologi kejuruteraan, dan juga ada lagi yang satu special adalah diploma teknousahawan. Yang benda ni wujud khusus untuk pelbagai hala tuju. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? IKM, KKTM ni diwujudkan ada 3 arah tuju selepas tamat pengajian di IKM dan KKTM ni. Antaranya satu, kita nak pelajar ni menjadi usahawan teknikal. Bekerja sendiri. Kita tak nak pelajar-pelajar kita hanya bertumpukan kepada makan gaji saja. Walaupun itu adalah salah satu peluang sebenarnya kejayaan mereka ni selepas habis daripada belajar dengan IKM, KKTM ni. Tapi itu adalah pilihan yang kedua yang pelajar boleh buat, dan juga pelajar-pelajar di IKM Lumut dan IKM dan KKTM khususnya boleh melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tak ada masalah. Untuk start daripada IKM pun tak ada masalah, start daripada KKTM pun tak ada masalah. So jangan risau. Semua program-program yang diwujudkan di IKM dan KKTM ni sangat-sangat mendapat pilihan lah, ataupun yang
apa yang kita wujudkan, pelajar-pelajar tu mendapat pilihan oleh industri kita kerana memang valid, kompeten untuk buat kerja. Dan juga kemudahan-kemudahan tuan-tuan dan puan-puan, kemudahan-kemudahan yang disediakan di IKM dan juga KKTM ni, antaranya yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh pihak MARA. So tak perlu untuk membuat pinjaman untuk belajar dekat IKM dengan KKTM ni. So tak payah risau dari segi pinjaman, khususnya kepada ibu ayah yang juga mungkin bukan orang berada, ada kesusahan berkaitan tentang yuran-yuran ni. So tak ada masalah untuk melanjutkan pelajaran kat IKM, tak perlu buat pinjaman. Okey, bila nak buat degree nanti tu baru akan fikir. Tapi insya-Allah kalau ada persoalan berkaitan tentang pinjaman MARA, saya boleh maklumkan sedikit berkaitan dengan itu. Tak ada masalah. Ya tuan-tuan dan puan. Baik, dan juga apa yang kemudahan yang disediakan oleh TVET MARA ni juga, allowance sara hidup disediakan oleh pihak MARA. Untuk program-program sijil, pelajar-pelajar layak untuk mendapat RM250 setiap bulan sehingga tamat pengajian. Untuk program diploma, allowance sara hidup sebanyak RM300 layak diberikan kepada setiap pelajar tanpa mengira latar belakang pendapatan ibu dan ayah. So jangan risau. Asrama juga kita sediakan dan juga peluang-peluang menyambung pengajian juga disediakan oleh MARA ni lah. So maknanya bila habislah belajar boleh berhubung semula dengan IKM, menyatakan tentang keinginan untuk sambung belajar. InsyaAllah kami akan bantu. Kami akan bantu untuk sambung belajar. Tak kisah daripada IKM ke KKTM ke, ataupun KKTM ke UniKL ke atau KUPTM yang berkaitan, insyaAllah kita akan cuba bantu sehabis yang boleh. Dan juga jangan risau, program-program yang ditawarkan di IKM dan KKTM seluruh Malaysia ni kebanyakannya mempunyai pengiktirafan daripada MQA dan juga mostly ada pengiktirafan daripada JPK lah. JPK akan dapat SKM tahap 1 hingga tahap 3 dari peringkat sijil, dan tahap 4 dan tahap 5 di peringkat diploma lah. Dan juga ada beberapa program yang ada pengiktirafan daripada CIDB dan juga khususnya untuk elektrik ada sijil kompeten daripada Suruhanjaya Tenaga. So jangan risau. Ini antara perkongsian saya lah pada malam ni lah, insyaAllah. So saya telah memberikan sedikit penerangan berkaitan tentang apakah hala tuju apa semua tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan sama-sama kongsi lah. Kita akan kongsikan apakah yang mungkin menjadi persoalan kepada setiap mungkin guru ataupun pelajar-pelajar. Apa yang nak tahu, insyaAllah kita akan kongsikan bersama-sama. Janganlah segan untuk menaip apa-apa dekat in-call message ni kan. Just dari insyaAllah kita akan respon dari semasa ke semasa. Baik, saya rasa buat masa sekarang ini sekadar itu saja. Saya kembalikan kepada Tuan Amal lah untuk meneruskan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Azim. Sekejap dulu Tuan Azim. Okey, terima kasih sebab berkongsi secara generalnya apa itu TVET MARA dan sebagainya. Cuma kini kita nak tahu dengan lebih lanjut lah Tuan Azim. Apa dia sebenarnya program yang IKM Lumut sendiri sediakan. Dan juga ialah pelajar ni apabila mereka nak sambung belajar, kan mereka tak boleh nak terlalu ada orang kata pemikiran ikut kawan, ataupun orang kata pemikiran ini saya tak tahu, saya hanya ikut saja mak ayah saya tetapkan. Okey, jadinya kita dekat sini kita nak mencerahkan apa dia, kita nak terangkan apa dia sebenarnya potensi yang mereka boleh dapat, outcome mereka. Habis belajar ke mana perginya mereka. Okey, macam mana dengan IKM Lumut? Silakan. Baik. Berkaitan tentang program-program yang IKM Lumut tawarkan, kami ada 16 program. 16 program, 10 daripadanya adalah program sijil dan 6 adalah diploma. So banyaklah program yang kami ada ni, dan pusat IKM Lumut ni antara yang kedua terbesar lah di antara IKM dan KKTM di seluruh Malaysia lah. Kalau tak salah saya, antara kedua terbesar dan juga antara yang lama jugalah IKM yang wujud. Dan program-program ni kebanyakannya mendapat sambutan lah. Antaranya program elektrik diploma dan juga sijil elektrik, pendawai dan juga elektrik kuasa. Program-program berkaitan tentang kimpalan, kami ada 2 program kimpalan.
kimpalan untuk lepasan SPM dan juga kimpalan lepasan SKM tahap 3. Kita ada program diploma automotif dan yang telah dinaik taraf 3 tahun atau 4 tahun yang lepas daripada program sijil dahulunya. Kalau contoh ada yang lama-lama tu mungkin 4 tahun dahulunya dekat sijil kita dah naik taraf kepada diploma. Dan juga kita ada satu program yang baru saja kita naik taraf, which is Diploma Teknologi Komputer, Analisa Data Besar lah. Yang ini baru saja diwujudkan dan insyaAllah the second batch akan masuk lah, which is sekarang ni kita buka lah peluang untuk second batch untuk masuk Diploma Teknologi Komputer, Analisa Data Besar. So program-program ni sangat-sangat mendapat sambutan daripada seluruh Malaysia, bukan hanya daripada sekitar IKM Lumut, di sekitar Lumut atau Manjung saja, tidak, seluruh Malaysia. Dan kami mendapat permohonan yang sangat banyak untuk program-program diploma ni kan. So walau kami mengalu-alukan tempat terhad ni, kami mengalu-alukan banyak lagi permohonan-permohonan kepada kami. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya bila dah ada buat permohonan ke IKM Lumut kan, sekiranya ada lagi peluang-peluang yang mungkin, contoh bila dah penuh tu kita akan bantu pelajar-pelajar ni kan. Contoh sebab ada program-program yang mungkin sama di IKM Lumut tapi dan juga ditawarkan di pusat-pusat lain. Contohnya program kimpalan ada ditawarkan di IKM Berseri. Program dan juga Besut. So kita akan channelkan, kita akan bantu. Kami sama-sama akan membantu pegawai promosi, kami akan membantu pelajar-pelajar ni supaya mereka dapatlah hala tuju. Pergilah sambung belajar kat mana-mana, ikut pada bidang yang diorang nak, ikut qualification dia. Kita akan mengikut qualification dia, ikut minat dia dan juga bergantung kepada kota yang ada. Itu antara 6 program diploma lah. Untuk program sijil pula, kita ada program sijil elektrik kuasa, kita ada program sijil pembuatan, teknologi kejuruteraan pembuatan, lukisan mekanikal, kita ada perabot, kita ada upholstery dan hiasan dalaman, kita ada bekalan air dan pembentungan, kita ada program foundry. Yang ni, foundry ni memang satu je program yang ada di seluruh IKM ni. IKM Lumut hanya satu tempat je dekat IKM Lumut. Okay. So ada program bangunan, program seni bina. So kita ada banyak untuk kluster otomotif, baik pulih badan kerenaan pun ada. Itu pun mendapat sambutan yang sangat-sangat tinggi lah, sebab ramai yang minat untuk belajar di IKM Lumut ni. Ikut sebab benda-benda yang ni walaupun ada mungkin program-program yang rasa macam ada ke permintaan daripada industri Contoh saya bagi satu je malam ni, saya bagi satu je contoh Contoh sijil teknologi perabot, reka bentuk dan pembuatan perabot. Nampak macam program ni tak glamour pun. Tapi walaupun tuan-tuan dan puan-puan, permintaan sangat-sangat tinggi seluruh Malaysia. Saya sampai pergi ke Johor lah untuk dekat dengan industri ni. Kita nak tahu apakah permintaan, betul ke benda ni sangat-sangat, tapi memang banyak permintaan untuk manpower dalam yang mahir dan separa mahir dalam bidang perabot ni sangat-sangat banyak. Walau bagaimanapun program ini kurang mendapat pilihan daripada pelajar-pelajar kerana benda ni macam tak glamour lah. Saya cakap macam tak glamour lah. Walaupun industri sendiri tahu, sebab mereka ada sampai satu hari tu dua industri yang berhubung dengan saya bertanyakan tentang mereka nak pelajar ataupun nak sangat pelajar untuk bekerja dengan mereka. Ada yang juga untuk nak jadikan pelajar-pelajar kami ni daripada IKM ni ataupun KKTM ni, nak jadikan mereka tu sebagai protege mereka. Untuk menjadi pelapis selepas daripada bila satu company dia berkembang dengan lebih baik masa akan datang. So maknanya kepercayaan daripada industri itu kepada program-program ataupun kepada pelajar-pelajar IKM itu sangat-sangat tinggi. Performance yang kita telah berikan sewaktu mereka melaksanakan latihan industri misalnya telah memberikan pencerahan tentang value ataupun nilai pelajar-pelajar kami ini, dan juga selepas daripada itu kita akan dapat repetition request daripada industri-industri ini juga. So maknanya ini antara program-program yang ditawarkan oleh IKM Lumut lah.
Dan juga IKM Lumut ni terletak di negeri Perak lah. Berdekatan dengan di Bandar Seri Manjung dan berdekatan dengan Lumut, Manjung dan juga Setiawan. So yang paling dekat dengan IKM Lumut ni adalah Pulau Pangkor lah. Tu antara menjadi tarikan lah kepada pelajar-pelajar lah, selalu dia nak belajar kat sini. Yang paling dekat adalah Pulau Pangkor. Dan lokasi IKM Lumut ni sememangnya di tengah-tengah bandar. Di tengah-tengah bandar. Lokasi, kerana apa saya cakap macam tu, perjalanan ke stesen bas saya rasa tak sampai 2 kilometer. Perjalanan ke hospital besar tak sampai 1 kilometer, dekat sangat. Dan juga kami dikelilingi oleh agensi-agensi kerajaan yang lain dan juga bomba ada kat sebelah kami, TMB ada kat sebelah, JPJ pun ada dekat-dekat dengan kami. So memang kami di tengah tentang makan tak ada masalah, langsung tak ada masalah lah. Lokasi di IKM Lumut ni. So maknanya in term of nak kata ulu, bukan ulu lah, memang betul-betul bandar lah kalau lokasi IKM Lumut ni. Terima kasih lah Cik Amar kerana bertanya. Saya serahkan balik lah kepada Cik Amar lah. Sekadar perkongsian tentang apa yang IKM Lumut ada. Kami asrama ada, semua ada. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okey, terima kasih banyak Tuan Azim. Okey, jadinya begitu banyak kita tahu tentang info mengenai IKM Lumut. Ya betul, IKM Lumut merupakan antara IKM yang terbesar daripada segi orang kata bilangan programnya, ya. Banyak sangat program di sana. Okey, jadinya kita selepas ini kita akan teruskan dengan saya sendiri, yang ini wakil daripada Kolej Kemahiran Tinggi Mara Seri Gading. Okey, jadinya tuan-tuan semua saya minta jangan diam saja. Terus tanya, ada pertanyaan tanya saja dalam ruangan in-call message. Tak ada masalah. Kita ada Tuan Firdaus, kita ada Tuan Azim dan juga Tuan Faiz yang lain pun boleh menjawab dalam ruangan in-call message. Okey. Jadinya IKTM Seri Gading ditubuhkan pada tahun 2008. Kami ini dikenali sebagai sebuah kolej kemahiran yang menyediakan program-program more kepada civil engineering lah. Okey, jadinya ada yang dok tanya kami kan, dekat mana lagi diploma sebegini ada kan. Jadinya sebenarnya Mara ni kita dah sistematik dah tuan-tuan. Jadinya kita letak setiap pusat tu pengkhususannya berbeza tuan-tuan. Okey. Jadinya kita di Seri Gading sendiri, kami macam saya ada civil engineering. Okey, di Ledang kita ada bio medic engineering. Okey, nanti dia akan terangkan jugalah. Okey, jadinya apa program sebenarnya yang ada? Kan orang duk cerita civil engineering. Okey, jadinya tempat kami civil engineering kami pecahkan kepada 7 tuan-tuan. Jadinya ada yang tanya kepada saya, kenapa pecah kepada 7? Kan? Apa yang saya boleh katakan? Kita punya program ni kita buat adalah berdasarkan market daripada industri. Dan we want to produce someone with position. Maksudnya adalah, okey, civil ya betul. Tapi kami pecahkan kepada 7 itu kerana itu adalah untuk memudahkan pelajar untuk mendapatkan penempatan kerjaya tuan-tuan. Okey? Jadinya pelajar ini dia memang belajar civil secara foundation ni semua sama, tapi mereka ada pengkhususan mereka. Mereka specialize kepada bidang mereka, seperti kita ada 7 perkara ini adalah yang pertama adalah advanced system. Okey, sistem termaju. Yang kedua kita ada geostructure. Yang ketiga kita ada maintenance and services. Yang keempat kita ada forensik bangunan. Yang kelima kita ada highway. Okey. Yang keenam kita ada green buildings dan yang ketujuh kita ada program baru pemodelan maklumat bangunan DTV. Okey. Jadinya ketujuh program kita ni memang ada marketnya. Sebab tu saya ada bertanya kepada Puan Zah kan, yang mana kita ni sebenarnya bagi tahu anak-anak ni apa hala tuju mereka selepas belajar. Jadinya saya boleh kata program diploma kita ni kan, bahasa sekarang ni orang kata bukan kaleng-kaleng lah tuan-tuan kan. Pelajar diploma TVET Mara, saya boleh kata average income mereka memang sekitar 2,000 hingga 2,500 average lah. Jadinya apa sebenarnya yang dia belajar? Jadinya saya ambil contoh lah tuan-tuan. Saya ambil contoh bangunan hijau tuan-tuan. Jadinya bangunan hijau ni apa yang dia belajar? Mereka akan belajar tentang teknologi mechanical dan juga electrical.
kan. Selain tu mereka juga belajar berkaitan dengan teknologi bangunan cekap tenaga, sistem solar, kan, teknologi pembinaan industri, simulation bangunan cekap tenaga. Mereka belajar tentang smart house dan sebagainya. Kita ada STU kita. Kita ada simulation training unit kita yang mana menyediakan kita ada satu model ni smart house memang langsung tak guna tenaga elektrik tuan-tuan. In future ini yang kita nak bawa ke Malaysia. Kan? Jadinya ini yang kita nak bawa ke Malaysia supaya setiap rumah in future kita wallahualam mungkin setiap rumah kita dah menggunakan teknologi green building. Kan? Even bangunan kerajaan pun dalam masa yang sama sekarang ni pun tengah pelan-pelan pun untuk orang kata implement teknologi in green building di bangunan kerajaan. Okey? Jadinya kita nak tahu sejauh mana potensi dia. Kan? Jadinya green building ni orang kata kalau dekat tempat kami ni kan orang tanya kan legit tak legit kan, budak sekarang kan dia tanya. Jadinya kita punya pensyarah kita sebenarnya pun merupakan orang daripada industri. Okey, dan orang yang orang kata mempunyai orang kata ada yang setengah daripada mereka TS dan sebagainya. Kita juga berdaftar dengan MQA, kita juga berdaftar dengan MBOT, kita juga berdaftar dengan ETEC insya-Allah. Dan in future kita pun dalam proses mendapatkan EPEC. Kenapa orang tanya benda-benda tu apa gunanya? Inilah gunanya tuan-tuan untuk dapatkan peluang pekerjaan nanti. Jadinya di KKTM Sri Gading pelajar-pelajar kita ni apabila keluar, kita akan ada orang kata outcome mereka akan jadi 3. Iaitu menjadi usahawan. Menjadi usahawan ni mana-mana KKTM IKM ni memang kita sangat tegaskan untuk menjadi usahawan yang mana mereka kita akan didik untuk menjadi usahawan bermula kalau daripada program diploma semester 4 dan 5 sudah ada program subjek yang dinamakan Digital Enterprise. Okey, jadinya mereka ni kita akan didik untuk menjadi usahawan yang mana kita akan channelkan kepada PMD kita. Kalau tuan-tuan nak tahu apa kelebihan dia, kita kalau belajar dekat universiti lain ni kan. Habis belajar kita nak jadi usahawan macam mana? Pelajar perginya ke bank. Kan? Tapi pelajar kita ni kita dah channelkan kepada PMD. Pejabat Mara Daerah yang mana kita pun ada skim pembiayaan untuk membantu usahawan kita. Yang mana ini hanya melayakkan pelajar-pelajar alumni Mara. Jadinya untung besar tuan-tuan dah jadi anak Mara ni. Jadi usahawan memang mudah. Ada laluan dia. Jadinya ada yang kata saya tak naklah jadi usahawan pening kepala. Saya nak kerja dengan orang. Kan? Tak ada masalah. Sebab tu adanya green building. Kita adakan apa orang kata pelajar akan keluar dengan green card sekali kan, dengan beberapa sertifikat tambahan, sijil-sijil kacuk. Tak ada pelajar-pelajar yang keluar daripada IKM, KKTM dengan satu saja sijil, tak ada tuan-tuan. Mesti akan ada sijil tambahan lain. Okey? Jadinya benda ini yang menyebabkan pelajar kita mendapat tempat di industri. Saya dengan Encik Azim merupakan pegawai pembangunan industri, jadinya kami menguruskan pelajar latihan industri. Jadinya pelajar kami memang macam tempat saya sendiri, setiap semester tak pernah kurang daripada 20% memang terus dapat tempat pekerjaan. Itu kelebihan kita. Jadinya itu living proof kita lah. Okey. Selain daripada tu, kan, orang kata saya pun tak nak kerja lagi tuan-tuan. Kan, saya tak nak kerja, saya nak sambung belajar lagi. Mana peluang sambung belajar? Kita ada banyak tuan-tuan. Setakat pergi IPTA kita boleh, tak ada masalah sebab kita ni diiktiraf oleh MQA. Alright? Jadinya pada mana yang mereka nak sambung belajar luar negara pun boleh. Mana yang pointer cantik 3.75 ke atas, automatik kita akan listkan kepada mereka peluang untuk sambung ke luar negara. Ada setakat pergi New Zealand, Australia tu ada pelajar kita. Okey? Selain tu macam pelajar kami sendiri, kita pun sendiri ada laluan. Yang ini ke UniKL. UniKL merupakan salah satu IMA juga di bawah Mara. Jadinya apa kelebihan pergi UniKL kan? Jadinya pelajar kita ni akan dapat bantuan pinjaman boleh ubah Mara. Pinjaman boleh ubah Mara ni better ambil itulah daripada PTTN tuan-tuan. Sebab PTTN ni kita kena cemerlang betul baru dia akan convert kepada beasiswa. Tetapi kalau pinjaman boleh ubah Mara ni, apabila kita dah sambung belajar kita pinjam contoh 70,000. Pointer kita cantik, 3 pointer kan. Kita tak akan bayar 100% pun. Kita mungkin akan bayar 10%, 20% kan. Begitu. Itu adalah kelebihan menjadi anak Mara. Kalau tak kita ni nak sambung degree pun nanti nak kena pinjam lagi PTPTN susah. Jadinya Tuan Azim sendiri dah nyatakan
pada awal tadi, yang mananya kita ni di peringkat IKM dan juga KKTM, yuran pengajian ditanggung oleh MARA, belajar tak ada hutang. Itu yang kita nak dengar. Belajar tak ada hutang tapi ilmu tu dapat. Okey. Jadinya benda macam ni kita harus faham, mana pelajar yang di luar sana orang kata nak tahu kan, ataupun nak orang kata mencari-cari peluang apa yang mereka sebenarnya mahukan. Mereka kena tahu apa dia potensi mereka, ke mana mereka mahu pergi. Okey. Jadinya saya di sini ada juga yang bertanya kepada saya tentang permohonan melalui UPU kan, UPIM kan. Okey, saya selit sedikit lah ya. Sebelum kita pergi kepada ledang selepas ini. Permohonan melalui UPU ni adalah untuk intake November tuan-tuan. Jadinya kepada sesiapa yang berminat untuk masuk nanti pada bulan Julai kan, tolong masuk melalui permohonan melalui SPUPIM. Okey. Nanti kita akan sharekan lagi sekali, pada mana yang tak dapat kita akan share lagi sekali dalam tu. Mungkin Tuan Azim boleh tolong sharekan permohonan melalui SPUPIM tu. Nanti kita juga akan listkan juga senarai nombor contact person in charge untuk setiap pusat. Jadinya tolong rapat-rapatlah sebab kita punya program ni makin lama makin panas. Macam pisang goreng. Ada pusat yang memang dah penuh dah pun. Okey? 100 orang lah. Apa dia? Dah 100 orang lah. 100 orang. Kuota untuk IKM Lumut berapa tuan? Untuk IKM Lumut pada semester Julai ni atau semester Mei ni 276. 276. Bermaksud ada lagi dalam 60% lah lebih kurang lah ya. Jadinya kalau macam KKTM Seri Gading ada lagi 50%. Sebenarnya kurang daripada 50%. Okey. Jadinya mana yang ada pertanyaan tentang orang kata permohonan lagi, boleh je bagi tahu di ruangan chat. Selepas ini kita akan bersama dengan ledang dan simpan dulu soalan-soalan yang sangat panas yang mungkin mahu bertanya secara orang kata depan-depan, kita boleh, tak ada masalah. Sebab nanti kita di akhirnya kita akan buat sesi Q&A. Alright. Okey, jadinya itu sahaja penerangan ringkas dahulu daripada saya. Okey, Tuan Faiz, okey, daripada KKTM Ledang mungkin boleh terangkan sedikit sebanyak tentang KKTM Ledang dan juga potensi kerjaya yang boleh didapati sebagai alumni KKTM Ledang. Macam mana tuan? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Amar yang selaku moderator pada malam ni. Terima kasih kepada rakan-rakan lain dan Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton pada malam ni ya. Saya Cik Muhammad Faiz Fahmi bin Aryaf. Saya merupakan wakil daripada KKTM Ledang. Saya merupakan pensyarah pada di program radiologi dan imaging, salah satu daripada program yang ada di KKTM Ledang ni. So di sini saya diberikan ruang dalam perjumpaan kita pada malam ini. Terima kasih kepada Cik Amar Faiz daripada Seri Gading kerana memberi peluang. So sambil-sambil tu saya nak minta maaf dulu kepada semua rakan-rakan yang nak masuk tu. Makluman kita punya Google Meet ni hanya boleh membendung hingga 100 orang yang pertama sahaja. Saya di sini pun bersama-sama saya sedang present bercerita, saya admit ramai orang yang nak masuk, saya kena tekan admit semualah. So seterusnya saya nak kongsikan kepada anda semua saya punya slide lah. So saya terus pada slide saya. Okay, ni tuan-tuan, KKTM Ledang. So KKTM Ledang ni diwujudkan pada 24 bulan Jun 2010 dan dia berada di Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Okay, mana-mana yang exit daripada highway tu kita cari daripada highway KKTM Ledang tu, highway Bukit Gambir. Highway Tangkak, tol Tangkak pun boleh keluar, tol Bukit Gambir pun boleh keluar juga. So di sini KKTM Ledang juga okey diwujudkan pada 2010 So graduan pertama kita adalah pada 2013. So diploma KKTM Ledang ni mengambil diploma pada bidang
biomedical. Ini ada diploma kejuruteraan elektronik bioperubatan. So ada 5 semua So kami di sini ada 5 program diploma, termasuk ada satu lagi kompetensi untuk ICT kat sini lah. So ICT ni dia ada diploma kejuruteraan elektronik bioperubatan dan ada satu lagi diploma kompetensi ICT. So yang pertama saya ceritakan aplikasi elektronik engineering. Ianya juga berkonsepkan kepada perubatan, biologi dan juga kegunaan untuk kesihatan. So barang-barang hospital semua kita akan servis, kita boleh maintain dan kita repair semua peralatan yang ada pada biomedical equipment sahaja, bukan kipas. Itu bukanlah. Katil apa semua, itu bukan bidang biomedical. So kami berkaitan tentang biomedical engineering maintenance sahaja di hospital. Okay. So saya terus kepada program yang pertama yang kami adalah dekat KKTM Ledang ini. So kalau ada penghususan itu adalah mengenai diagnostik. So diagnostik ni alatan seperti yang cik tuan-tuan yang boleh kenal dia ada patient monitor system, pulse oximeter, spirometer dan sebagainya. Okey, alatan-alatan ini semua adalah berkaitan tentang kesihatan yang mengenal pasti penyakit sahaja. So kami dah pecahkan kepada beberapa bidang program ini. So antara guru-guru yang akan mengajar ni adalah guru-guru yang dah kompeten, yang dah tahu cara nak mengoperate peralatan ni, dan kita akan ajar pelajar kita secara hands on and hands on ni maksudnya tuan macam ni. Cik nampak? Macam ni kita akan ajar. So kita punya lecturer kita kat sini. Okay tuan-tuan, dia akan ajar directly. Kalau macam ni, inilah alatan endoskopi. So dia akan mengajar secara hands on, maksudnya dia tunjukkan terus alatan ni. So Olympus ni kita akan nampak apa yang berada di dalam perut satu manusia ni lah. So memang directly kita akan ajar seperti ini. Begitu juga kepada program-program yang lain juga. Contoh seperti ni, kita nak check kita punya EG kepala. In case kalau kita ada skizofrenia, maksudnya orang tu ada masalah delusion, dementia dan sebagainya lah. So that's mean kalau dia ada something wrong, kita boleh check daripada sini. So wave yang datang daripada kepala kita ni kita boleh check. So dia ada banyak-banyak alfa, beta, gamma dan sebagainya lah. So next saya pergi kepada program yang kedua di KKTM Ledang ni. So kita ada jurusan program penghususan bagi makmal lah. Makmal ni maksudnya semua beralatan berkaitan kajian penyakit lah. Kalau dekat hospital tu, kalau kita pergi bahagian kaji penyakit kan, kajian kuman, bahagian kajian kuman department tu. So ini adalah bahagian yang berkaitan tentang peralatan-peralatan kaji kuman, contoh seperti chemistry analyzer, centrifuge, mikroskop dan sebagainya. Contoh seperti ini. Okey, ini adalah analyzer lah. Kita nak check sama ada alatan kita telah dibaiki ataupun integriti dia punya alatan itu adakah selamat digunakan dan sebagainya. So contoh alatan ni adalah contoh arterial blood gas. Okey, kalau tuan-tuan boleh tengok, kami akan ajar anak-anak tuan ataupun siapa-siapa pelajar yang nak masuk secara hands on, cara nak guna, cara nak baiki, dan kita akan buka, operate dia. Troubleshoot apa yang ada kat sini. Okey, kalau macam ni adalah alatan untuk cek darah kita. Okey, contoh macam ada sekarang ni ramai orang dekat hospital nak cek darah, cek kuman, cek dan sebagainya lah. So kita akan ambil darah dan cek kat sini. So sekejap saya kena admit ramai pula ni. Memang tak dapat, minta maaf. Kita dah limit sampai 98 ramai orang ni. Okay, saya teruskan. So ada lagi, okay, radiologi. Inilah bidang penghususan bagi peralatan radiologi dan pengimajan. Contoh yang ada di KKTM Ledang kami ada general x-ray. Okay, tuan-tuan carilah dekat mana-mana institusi lain yang menyediakan bidang radiologi pengimajan dan dia beli alat tu. Sebab barang ni sangat mahal tuan. Contoh seperti X-ray ni kan, dia adalah peralatan yang besar dan orang nak beli tu berfikir banyak kali. Kami di Mara, marah sendiri beli alat ni
untuk anak-anak tuan-tuan untuk belajar di sini secara hands on, pegang tangan. So pembelajarannya secara melihat, merasa, mendengar dan semuanya, dan insya-Allah diorang akan pandai sebijak-bijak ni lah untuk melakukan servicing maintenance peralatan ni. So ini antara alatan yang ada dekat college kami. Okay, kat situ kita tengok general x-ray Ini bukan sembarang. Hanya digunakan bukan untuk x-ray orang. Ni untuk belajar saja. Kalau nak x-ray orang, itu di hospital lah. Kami MARA menyediakan peralatan sehebat ini dan kami sediakan di depan, hidangkan di depan mata pelajar-pelajar yang ada di sini untuk belajar benda ni. So kita ada apa lagi? Kita ada ultrasound. Okay, para pelajar diajar cara untuk menggunakan ultrasound, merepair, servis dan sebagainya secara hands on. Okay, digunakan dengan tangan, gunakan. Umpama kita rasa seperti kita ni berada menjadi doktor. Kita rasa macam seperti sonografer lah, kalau macam ni sonografer lah. So ini antara contoh yang pelajar ini diberikan pengajaran secara hands on. Dia buka, ini adalah mesin apa Kalau tahulah ini adalah fluoroskopi siam. Fluoroskopi adalah salah satu daripada peralatan radiologi dan kami ajar pelajar ini dengan teliti secara betul, hands on, maksudnya praktikal, semua lengkap. Bila anda belajar berada, cuma sekarang ni musim COVID tuan-tuan, minta maaf lah, kita punya cara pembelajaran secara online dan kiranya ada peluang kita akan panggil student itu untuk belajar lah secara berada di laboratory. Sekarang ni kita berada di alam maya saja. Okay, next, ni antara alatan-alatan yang ada, itu pun adalah siam kita. So pelajar kita wajib menggunakan ini namakan lead apron lah, jangan sembarang-sembarang radiology imaging ni dia ada radiation. So x-ray tu lah salah satu daripada radiation. So kita ambil orang kata safety, keselamatan tu adalah penting sebab kita salah satu daripada pusat yang bertauliah yang menerima OSHA, MQS, IMS semua ada. Apex, MQA, okey, semua lengkap. So tiada ragu-ragu lagi untuk anak anda. So ini juga adalah salah satu daripada alatan tadi. So kita ada banyak ultrasound kami ada 10 jenis. 10 unit ultrasound daripada yang selama-lamanya hingga yang terkini 3D, 4D. Sekarang ni dah ada 5D pun. 5D sekarang dah ada teknologi 5D lah. Sebelum ni ada 3D and 4D saja. So kami ada 3D dan 4D. So boleh nampak anak tu, budak tu kalau kita scan, kita nampak dia bergerak, nampak pergerakan dia tu. Cuma tak boleh printnya. Bila print dia dah jadi 5D lah. Kalau 3D, 4D maksudnya dia pada waktu tu kita boleh scan. Mana-mana kadang ada juga lecturer yang mengandung, dia akan datang, dia akan scan anak dia kat sini. So berikutnya saya pergi kepada pengkhususan yang ada di Kendeledang adalah terapeutik. Dia nak merawat sakit ni, contoh seperti incubator, defibrillator, hemodialisis tuan-tuan, hemodialisis dan sebagainya. Kami di sini ada pusat hemodialisis, jangan risau. Contoh hemodialisis tempat ni kami akan buka pusat kami dan student kami akan secara hands on nak repair dia. Keluar tu tak payah risau dah. Ramai orang bertanya macam mana nak buat dia, bagaimana. Dan juga para orang kata stakeholder ni ramai yang berminat dengan pelajar-pelajar kami. Memang laku habis pisang panas lah. Lagi daripada terapeutik ni kan memang penuh. InsyaAllah tak ada masalah. Keluar dia kata ni KKTM Ledang pelajar ni tak perlu diajar dah. Dia memang dah tahu biomedical ni peralatan. InsyaAllah tuan-tuan, itu adalah komen-komen lah daripada para pemain industri. Contoh seperti pemain industri yang ada dekat Malaysia ni daripada hospital-hospital yang anda tahu Pantai Medivest, Redicare, Redibam, UM Agenta, pergi Sedafiat, One Nation, apa semua tu, itu adalah player-player antara yang terbesar lah untuk bidang konsesi hospital-hospital seluruh Malaysia. Dan diorang telah ada dia punya bahagian-bahagian. Dan kami punya pelajar dah pergi ke seluruh pelusuk hospital, yang medical center, hospital besar kerajaan, klinik swasta, klinik kerajaan, semuanya. Kami dah ada pelajar-pelajar KKTM Lembang dan telah masyhur lah. Kalau anda pergi je mana-mana, tanya daripada mana yang pelajar ni? KKTM Ledang. Oh memang kami pernah dengar. KKTM Ledang adalah salah satu daripada pelopor bagi biomedical elektronik diploma ni.
engineering bukan biasa-biasa. Okey, sebelum tu tengok mungkin ada komen ke konsesi hospital. Konsesi hospital contoh saya beritahu lah dia adalah salah seorang daripada stakeholder juga. Stakeholder ni maksudnya daripada pemain-pemain player-player yang besar kat Malaysia ni Contoh seperti UEM Magenta, saya ulang lagi sekali lah, kalau dekat bahagian selatan ni contoh Medivest. Medivest Nerembahan itu adalah salah satu daripada servicing yang ada dekat syarikat daripada hospital-hospital besar Malaysia yang ada dekat bahagian selatan tanah air kita ni Kemudian kita ada UM Genta di utara, tengah adalah Redicare. So next saya pergi kepada ICT, mungkin masa dah kekang masa saya cepatnya sikit. So anda nak tahu adalah ini adalah bidang teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang bioperubatan. Anda belajar hospital sana, orang panggil pelajar yang keluar ni dia boleh kontrol IT, orang IT. Hospital ni dia ada orang IT dia. So kat situlah sebenarnya ada kita punya pelajar memang belajar benda ni, Hospital Information System. Contoh di lab radiologi ni, gambar yang diambil dia hantar terus, dia akan simpan pada satu tempat, kita panggil PAC system, sistem penyimpanan gambar, iaitu sistem DICOM. So tuan-tuan semua kan, biasanya kita ambil gambar, lepas tu ada filem, kita kena simpan filem tu. Filem tu adalah hardware, hard copy kan. Tapi sekarang ni semua dah pergi kepada soft copy. Kita dah ada server, kita boleh simpan dalam server. So semua dah pergi kepada arah milenia yang barang-barang yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Mana-mana yang anda boleh jumpa, KKTM Ledang ni sahaja yang ada sistem PAC sistem ni. Anda cubalah cari tempat lain. Saya rasa ada 2 saja di Asia Pasifik dekat dunia ni yang menawarkan yang ada pembelajaran berkaitan biomedical ni. Ada 2 tempat satu KKTM Ledang, satu ada lagi, tuan-tuan carilah. Itu saya rasa dekat area Thailand sana tu lah. Tapi KKTM Ledang lebih lengkap daripada dia. So kita memang lengkapkan kita punya prasarana fasiliti ni, penting tau untuk menghasilkan pelajar yang lebih tahu berkesan dan lebih praktikal untuk diorang keluar tu memang dah tahu dah nak buat macam mana. So saya sendiri secara peribadilah saya beritahu saya juga adalah pelajar berkaitan biomedical di salah satu daripada universiti swasta. Saya ambil degree. So saya tahu apa beza dia lah di KKTM Ledang dengan tempat saya belajar lah berkaitan biomedical ni juga. Memang sangat lengkap, sangat beruntung, sangat mudah. Sangat beruntung tu pasal apa? Kita punya pelajar ini bukan setakat diberikan ilmu yang cukup, diberikan duit kocek lagi dan sebagainya. Tempat yang lengkap, duduk asrama yang canggih. Banyak lagi lah kelebihan pada TVET Mara ni, pada Mara berikan ni di KKTM, Ledang, IKM dan juga MJII ni lah. So bidang kemahiran bukanlah pilihan yang kedua sekarang ni sangat-sangatlah orang kata. Mindset tu sebenarnya kita kena betulkan lah pada pelajar-pelajar sekalian kan, pada ibu-ibu kata alamak ini pelajar-pelajar yang tak pandai je pergi dekat kemahiran ni. Tuan-tuan jangan fikir tuan-tuan, pelajar kami dah seluruh dunia pun ada pergi. Lagi-lagi di Timur Tengah lah diorang gaji kata boleh tahan mahal, tapi kita boleh pergi melancong, pergi kat sana dan diorang lagi suka daripada orang-orang ASEAN yang lebih ramah dan lebih pandai menggunakan peralatan dan perbaikinya. Okey, tempoh pengajian macam biasa kita ada sebenarnya 2.5 tahun sebelum ni, so dia akan jadi 3 tahun. So latihan industri pada 1 semester. So 3 tahun semua sekali pembelajaran pada diploma biomedical ni lah. So ini syarat kelayakan kita adalah 3 kredit lah, seperti yang disebut oleh rakan saya daripada Lumut sebelum ni. Dia kena ada matematik tambahan, bahasa Melayu kredit, ataupun mana-mana bidang sains, fizik, kimia, bio ataupun teknologi ataupun aliran vocational, aliran yang lain. Salah satulah 3 tu daripada sains apa semua tu lah. So 3 kredit, kemudian kena lulus bahasa Inggeris dan juga sejarah. Dan kena ingat tuan, KKTM Ledang dia menawarkan satu lagi, dia kata jangan rabun warna katanya. Okay, ini adalah salah satu daripada pilihan utama kenapa kita perlu masuk ke dalam IKM KKTM Ledang MJI ni.
kerana ada allowance dia diberikan, penginapan disediakan, ada banyak lagi fasiliti yang lengkap lah. Kalau dekat KT Ledang ni apa yang tak ada? Perpustakaan ada, tempat riadah ada, jadualtaniah ada, rugby ada, main badminton, dewan besar, padang yang luas, yang cantik dan sebagainya. Okey, kami juga. Okey, bidang kalau mana-mana pergi institusi kan, kita nak tanya, diorang ni institusi ni adakah telah diiktiraf? Adakah dia punya silibus itu telah diiktiraf? Jangan risau tuan-tuan. Kenapa? Kami memang institusi MARA ni semuanya kami semua adalah diiktiraf oleh MQA. Gitu juga di KKTM Ledang. Jangan risau, kami adalah Malaysian Qualification Agency, dah iktiraf kami. Kami dah dapat daripada 2012 bila telah dibuka kami dapatkan MQA punya sijil. Okay, kalau kat sini kita pergi search dalam MQA punya akan nampaklah pelbagai sini. So salah satu adalah KKTM Ledang. So ini adalah kami punya pengkhususan program yang telah diiktiraf oleh MQA. Jangan risau, MQA maksudnya Malaysian Qualification Association ni maksudnya semua telah anda boleh pergi ke semua tempat mana-mana pengiktirafan yang telah diberikan oleh MQA. Di Malaysia MQA lah. Kalau di dunia yang lain, di negara lain dia punya institusi dia sendiri, agensi dia sendiri yang mengiktiraf mana-mana institusi ataupun teknologi awam ataupun pusat-pusat pengajian yang meniru MQA adalah sama. Dia punya mestinya dia nak jaga standard dia lah kat sini. So kami juga ada MQS, ada Asia Pacific dan kami dah dapat kita punya semua ni. Asia Pacific Apex ni, Asia Pacific Accreditation and Certification Commission. Mana-mana negara yang ada kat dunia ini yang ada APACC, kami punya student boleh pergi belajar dekat sana dengan sama taraf dengan diorang. So diorang adalah kompetensi dari segi kemahiran itu adalah sama. Mana-mana yang mendapat APEC ni dan kami dapat gold lah untuk APACC ni, sangat berjaya memang kami telah tersiap sedia. Memang MARA telah meminta untuk KKTM Ledang dapatkan juga benda ni. So kami dah dapatkannya. So anda saja mau ke tak mau datang tempat kami. Jangan risau. Setakat ni kuota yang kami ada 100 tu memang sangat pack lah. So apa-apa tolong kontak saya. So saya risau je kan, nanti minta tak dapat. So memang salah satu KKTM Ledang ni yang sangat panas, hot lah orang kata. Setiap masa setiap pemasukan tu memang penuh saya. Sebab tu saya macam takut-takut ni kalau saya bagi bagi janji-janji kan nanti ya Allah saya risau tak dapat kan. Saya risau lah pula. So sekejap maaf sekejap. Tengok saya risau ni. Ya apa lagi sekejap sikit lagi. So ini kami punya Facebook, kalau boleh tengok kat depan kami ni. Anda boleh pergi kepada Facebook ini, KKTM Ledang, anda boleh nampak lah semua yang berkaitan, ada link, ada video dan sebagainya. Semua berkaitan tu semua ada di Facebook KKTM Ledang kami. So ini adalah kolaborasi kami. Okey sekejap lagi So kat sini adalah kemudahan-kemudahan belajar yang ada, surau, kafe, asrama, pusat belajar, kompleks belajar, dewan besar. Okey, kita ada kayak pun ada, gelanggang, bola keranjang, stadium, memanah, semua ada. So kami ada tempat rugby. So saya rasa itu sajalah kot. Mungkin ada soalan ke? Semester 1 bermula ni siapa tanya? Muhammad Takir nanya. Saya ingin nombor. Oh ya, terima kasih Muhammad Takir. Terima kasih pada Cik Azim bantu anda, Encik Nazri. Okey, bila semester 1 bermula Okey, semester 1 kita akan bulan Jun Julai nanti, insyaAllah pada hujung Julai. Itulah telah dijawab oleh sahabat saya tadi. So apa lagi soalan nanti tuan-tuan boleh tanya pada rakan-rakan saya. Ada lagi program yang berkaitan dengan perubatan ada demikianlah. Ya tuan. Okey, sebenarnya berkaitan ada UNICAL juga kami, pelajar kami sekejap pelajar-pelajar kami kebanyakannya lepas habis belajar dia akan pergi, dia boleh pergi kepada elektronik tuan-tuan. Elektronik boleh pergi mana-mana kilang-kilang. Dia boleh pergi biomedical, dia boleh pergi hospital. Hospital kat Malaysia ni berapa banyak tuan-tuan. Hospital kerajaan besar ada, medical clinic ada, swasta, private, semua ada.
So dia boleh pergi sambung belajar lagi. So kami nak cadang kalau kami ramai pelajar kita yang boleh pergi yang ramai pergi ke Uni KL BMI. Saya promote lah sikit kawan saya punya tempat Uni KL BMI. Ini pun adalah Mara juga punya anak syarikat. So anda boleh pergi Uni KL, NIMAT, NICHAT, apa lagi RCMP, banyak lah berkaitan dengan bayu perubatan tu pun ada. So kami diploma sini memang laluan, itu memang laluan kami. Laluan daripada diploma biomedical, dia akan pergi terus ke Uni KL BMI. Sebab apa? Kat sana ada kita punya sambungan degree untuk Uni KL. So mungkin itu saja kot. Cik apa? Cik Amar ada lagi ke? Saya takut saya ambil masa terlebih sangat yang saya risau sangat ni kan. Malam sangat ni kepada rakan yang lain ni. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Teruskan. Terima kasih banyak Encik Faiz daripada KKTM Ledang. Sangat luar biasa ya dia punya pembentangan tu. Okey, untuk makluman tuan-tuan, apa yang Encik Faiz KKTM Ledang katakan, itu semua sebenarnya ada juga di tempat-tempat yang lain. Okey, jadinya tentang keistimewaan, tentang orang kata akreditasi daripada MQ dan sebagainya, semua ada. Yang semua lengkap di KKTM dan juga IKM. Okey, jadinya tanpa kita melengahkan masa lagi, kita pergi kepada kita punya sahabat yang terakhir, iaitu Dr. Firdaus, untuk sedikit sebanyak berkongsi tentang orang kata KKTM Kemaman. Ini sebab ada ramai yang tanya saya, Encik, saya nak pergi kepada offshore kan. Ramai yang tanya kepada saya, jadinya saya bawakan kepada anda Dr. Firdaus. Silakan Dr. Firdaus. Dr. Firdaus? Boleh slide Dr. Firdaus ada slide kan nak present? Boleh ke tu? Itu dia. Ada dia. Ada Okey, silakan Dr. Firdaus. Suara tak ada kenapa Firdaus? Suara dia. Okey, pada mana yang tak tahu, inilah saya bagi tahulah, ini merupakan salah satu fasiliti ya. And then ini mereka sedang bercerita tentang peluang-peluang yang biasanya ke mana hala tuju pelajar mereka. Okey, ini fasiliti yang berada di KKTM Kemaman.
Jadinya selepas tamat video ini mungkin ada sedikit masalah teknikal, tak berapa nak dengar. Mungkin Encik Firdaus boleh ceritakan lah macam mana. Okay. Hello? Tuan Firdaus, suara tak ada? Okay. Hello? Suara tak ada, suara. Hello? Dengar tak? Tak ada juga tu. Tak ada. Tuan Firdaus, cuba cabut je mic tu. Earphone tu. Tak dengar. Okey, macam ni. Tak dengar ya? Tuan Firdaus, kami tak dengar suara. Hello? Allah. Cuma kau bercakap. Hello. Ada suara. Ada tak? Oh, by call ya? By call. Okey, Try, tak apa. Daus. Tak apa, kita Try. usaha. Daus. Okey. Okey, saya akan tunjukkan. Maaf ya semua. Ada kesapan teknikal. Okey. Sekarang ni adalah pembelajaran. Ini adalah berkaitan dengan subjek fighting. Ini adalah kemudahan yang terdapat di KKTM Muhammad. Okey, ini adalah berkaitan dengan subjek konsumen. Okey, ini adalah short course yang kita offer kepada orang luar. Kebanyakan orang luar terdiri daripada industri seperti Petronas dan player-player dalam oil and gas yang lain. So main klien kita adalah Petronas. Kita akan mengajar mereka Okey, ini antara exhibition yang kita sertai. Ini adalah kemenangan yang kejayaan yang kita perolehi di kompetisi luar dan dalam negara. Okey, ini adalah commercialization yang kita company beli daripada kita. Okey, ini adalah saya akan post
proceed kepada kejayaan student, sama ada selepas tu kejayaan lepas mereka daripada kejayaan dalam segi kerjaya ataupun sambung belajar di Malaysia dan di luar negara. Ini adalah average income. Average income dekat Malaysia adalah, tengok balik ya. Ini adalah average income. Malaysia punya average income bagi pelajar diploma. Untuk JKTN Kemaman, kita telah melepasi average income 2,158 yang kebanyakan average income bagi JKTN Kemaman adalah lebih daripada 2,158. Ini adalah smart partnership antara JKTN Kemaman dan industri oil and gas. Antaranya adalah Obito. Ini adalah pengiktirafan dari luar negara. JPDC yang bertanggungjawab dalam industri oil and gas di Johor. Ini antara industrial visit yang kita telah pergi setiap SEM untuk melawat student kami di industri. Okey, kita juga terlibat dengan universiti awam dan swasta, antaranya UMP dan JSM. Okey, ini adalah kerjaya pelajar kami, experience kami. Kalau perempuan boleh lihat, dia punya salary adalah 8,000 masa allowance. RM10,000. Ini adalah pendapatan yang tinggi antara 8 hingga 10,000. Kebanyakan dia memang average 2,000 ke atas untuk student KCSM Kemaman. Ada pelajar kita yang bekerja dengan Petronas, Gas Berhad, bagian proses teknisian. Boleh dikatakan bekas-bekas pelajar JKTN Kemaman ni berjaya di industri kerana dan industri percaya kita punya bekas pelajar boleh buat KCT, sebab tu diorang berani bagi gaji yang mahal. Okay, untuk jika perempuan risau, jika mempunyai anak perempuan untuk join oil and gas, okay, perempuan boleh lihat yang ada pelajar kami, pelajar perempuan yang join oil and gas dan mendapat pendapatan yang sangat lumayan. Sama ada sebagai designer ataupun on-field assistant engineer.
Jika tuan-tuan ada saudara-mara yang terbaru dalam video ni, boleh tanya diorang sendiri macam mana perasaan menjadi student, bekas student KKM Muhammad. Okay, ini adalah pelajar kami yang menyambung pelajaran ke luar negara, sama ada di dalam ataupun di dalam dan luar negara. Ada yang pergi ke UTP, Petronas, di UMP, UTSM, kalau tuan-tuan boleh lihat, UTSM dalam bidang mekanikal, UNIKL, MFI, UNIKL, MSI. Ini menunjukkan pelajar kita diterima menyambung pelajaran di luar dan di dalam negara. Ada juga pelajar kita yang menjadi usahawan yang berjaya. Seperti Muhammad Taufik bin Pusuk sebagai mempunyai syarikat holding, Muhammad Safwan mempunyai syarikat produk kesihatan dan lain-lain. Okey, maaf. Saya terpaksa menggunakan telefon kerana ada sedikit kesilapan teknikal. Okey, sekarang kesemuanya kita mempunyai kemudahan yang sangat bagus dan kita antara yang tercanggih di Malaysia dalam bidang oil and gas. Dekat di Pantai Timur, kita antara yang terbagus berbanding dengan institusi lain, dan kebanyakannya kita sebagai reference daripada industri dan universiti awam seperti UMP dan UTSM. Okay, itu saja daripada saya. Saya baca mesej di income mesej. Dr. Firdaus boleh terangkan program-program yang ada di KKM Muhammad. Ada syarat-syarat khusus untuk setiap program. Okey, di KKM Muhammad terdapat 6 program. Yang pertama adalah mekanikal, yang kedua adalah instrumentasi, yang ketiga adalah piping, yang keempat adalah offshore structure, yang kelima adalah onshore operation, yang keenam adalah elektrik. Okey, tiada syarat-syarat khusus untuk setiap program. Syarat-syarat macam yang disebutkan oleh kawan saya tadi. Syarat dia adalah lulus bahasa Inggeris, kredit untuk matematik, sains dan apa-apa saja salah satu pelajaran yang lain. Itu saja daripada saya. Okey, dengar. Okey, terima kasih banyak Dr. Firdaus. Okey, jadinya tak apa, tak ada masalah. Dr. Firdaus, kalau masih ada masalah teknikal boleh bantu kami untuk jawab pertanyaan di ruangan chat lah. Mana yang ada pertanyaan ajukan saja. Okey, jadinya kita tak nak buang masa lagi. Kita open kepada sesiapa nak bertanya, kita buat live. Lagi mudah depan-depan kan. Jadinya kepada ibu bapa, guru-guru atau pelajar sendiri ada pertanyaan, boleh. Boleh orang kata klik lah. Kita bersua muka insya-Allah. Ada soalan tu? Ada soalan.
dalam conversation. Okey, jadinya ada yang bertanya kan, Encik, saya ni hanya maths saja tak kredit. Jadinya macam mana kan? Sekejap. Ya? Okey. Jadinya saya jawab pertanyaan tentang maths itulah. Kita sebenarnya diploma teknologi ni kita memang di bawah MQA, mereka yang tetapkan bahawa maths dan apa-apa subjek sains atau vocational dan juga satu subjek lain perlu kredit minimum C. Jadinya jangan malu, jangan segan. Sekiranya anda tak kredit maths, kita KKTM ni macam abang. Kan? Walaupun dia sebenarnya lagi muda. Kan? IKM ni sebenarnya lagi tua kan. Tapi orang kata KKTM adalah laluan juga kepada pelajar IKM. Jadinya mana yang memang orang kata macam saya mau kepada kejuruteraan awam. Jadinya IKM Lumut sendiri pun ada pelajarnya kan dalam bidang yang sama tapi dalam peringkat sijil. Jadinya pelajar IKM pun boleh masuk ke KKTM. Jadinya mana yang rasa Encik kredit maths saya tak kredit, saya nak juga masuk dekat KKTM Seri Gading, kita ada program sijil. Boleh ambil dulu program sijil selama 2 tahun and then boleh further study ke KKTM. Tak ada masalah. Laluan dah cantik kita buat. Betul tak Tuan Azim? Kan? Ramai Tuan Azim. Ramai. Amal ada satu soalan tu yang Soalan dia tanya, apa? setelah membuat pembayaran setuju terima dan telah isi borang, apa langkah seterusnya katanya. Itu ada soalan atas tu. Naim Haziq. Okey, Naim Haziq. Kebiasaannya mereka yang dah buat pembayaran setuju terima ni mereka yang dah mendapat penempatan. Okey, jadinya apabila sudah buat bayaran setuju terima, login semula dekat bahagian semakan. Bahagian semakan and then masukkan nombor resit anda. Resit bayaran setuju terima and then nanti dia akan keluar 5 dokumen yang anda semua kena print out dan sediakan dan untuk dibawa semasa pendaftaran. Panduan pendaftaran semua ada kat situ. Surat tawaran yang original pun ada kat situ. Jadinya selepas itu nanti kita akan maklumkan, insya-Allah. Ada yang bertanya tadi masuk belajarnya bila? Jadinya ada orang salah faham. Ada yang tanya bukan dah masuk ke bulan Mei. Kan? Sebenarnya memang untuk sesi ini sebenarnya adalah intake untuk Mei. Okey, tapi kita bagi laluan untuk orang kata pelajar SPM 2020 masuk pada penghujung Julai. Begitu. Jadinya masih ada masa, permohonan masih dibuka sehingga 30 hari bulan. Okey. Lagi ada apa soalan lagi? Kami alu-alukan sekiranya ada yang nak bertanya depan-depan, tak ada masalah. Tadi Tuan Faiz KKTM Ledang ada tunjuk banyak fasiliti kan. Jadinya sebenarnya kita nak tahu jugalah macam contoh dekat pusat lain kan. Sebenarnya ada je kita punya ICOE yang ini Center Excellent kan. Center of Excellent. Jadinya saya nak tanya dekat IKM Lumut pula macam mana? Apa dia Center of Excellent yang berada di sana? Okey, buat masa sekarang ni ICOE yang Industrial Center of Excellence yang ada di IKM Lumut, kami hanyalah ada untuk berkaitan tentang piping sajalah. Walau bagaimanapun kita sedang usahakan dengan pihak NIOSH untuk sedang berbincanglah dengan pihak NIOSH berkaitan tentang ICOE yang kita nak buat, Industrial Center of Excellence, berkaitan tentang networking lah, berkaitan tentang program yang baru kami upgrade tu, program komputer. So yang tu dalam discussion, insya-Allah lah buat masa sekarang ni pihak NIOSH masih memberikan training di tempat dia. Kita request untuk diadakan di tempat kita lah. Barulah wujudnya ICOE tu di IKM Lumut tu. Buat masa sekarang ni plan kami hanya yang untuk itu sajalah. Yang ICOE yang sebelum ni yang berlangsung adalah berkaitan tentang piping lah. Kita ada usaha sama dengan ada satu syarikat di Penang lah, berkaitan tentang perpaipan. Itu sekadar itu saja tuan. Okey. Jadi terima kasih Tuan Azim. Jadinya macam tempat saya sendiri kita ada IBS. Okey, IBS. IBS ni kita kalau nak cerita kat orang ni, kita cerita macam dia pasang rumah pasang siap lah, rumah Lego. Gitu. Macam Lego lah. Macam Lego lah kan IBS sistem ni. Jadinya kita ni dekat tempat kami ni IBS ni dia bawah program sistem termaju.
Kita sekarang ni mana kita nak cepatkan proses pembinaan. Jadinya itulah adanya IBS sistem yang mana orang kata kita hanya bawa sekeping tu, kita dah siap kat manufacturing site, terus datang pasang siap. Itu teknologi yang insyaAllah in future memang kita punya bangunan semua akan begitu. Ada yang tanya tu tarikh tutup permohonan 21 atau 30 hari bulan. Sudah dilanjutkan lagi. Kerana apa? Kerana permohonan masih lagi orang kata ramai sangat yang bertanya-tanya ni. Saya nak tanya Tuan Faiz Fahmi pula. Kenapa bagusnya kita apply SPUPIM sekarang berbanding dengan UPU sekarang? Apa beza dia? UPU. Cerita sikit. Okey, SPUPIM ni adalah link dia direct, dia boleh pergi direct terus kepada kita punya link dan kita boleh daftar kat situ. Semua perkara yang ada kat situ semua mudah. Dan kami pun dah ajar kita punya link untuk belajar macam mana nak gunakan SPUPIM ni lah. Boleh lidah nak sebutnya. Okey, dan juga link ni ataupun SPUPIM ni adalah salah satu daripada kita punya link yang mudah dan menyenangkan kepada urusan kita juga untuk berhubung dengan pelajar-pelajar kita sekalian. Mungkin itu je lah. Okey, jadinya SPUPIM ni tuan-tuan, kepada mana yang memang nak sambung belajar pada bulan Julai ini, jangan buang masa. Untuk bulan Julai ni memang permohonan hanya di SPUPIM saja. Mana yang buat permohonan di UPU itu adalah untuk intake November. Bayangkan awak dah sambung belajar bulan Julai, bulan November kawan baru SEM 1, awak dah SEM 2. Untung tak untung? Kan? Jadinya itulah kita tak nak orang kata buang masa begitu. Kan ada yang tanya tu, Tuan Azim ada yang tanya, pelajar yang tamat belajar di IKM nak sambung belajar kat KKTM, apa yang perlu dia orang capai? Tak ada masalah. Sebenarnya untuk nak sambung ke KKTM ni sangat-sangat mudah lah. Kerana apa? Kalau anda sendiri melihat dari link yang saya sediakan tadi, link untuk program sepenuh masa di website TVET Mara tu, dia dah bagi tahu. Ada menggunakan SPM, ada yang menggunakan SKM, ada yang menggunakan lulusan IKM ataupun ILKA ataupun ILKS, ada menggunakan tiket lulusan GIAT Mara, ada pelbagai. So maknanya tak ada masalah. Kebanyakan pelajar sijil lah, saya nak cerita, pelajar sijil ni kebanyakannya memang sambung belajar di KKTM. Di KKTM, di UniKL dan juga di JMI. So maknanya tak ada masalah untuk sambung belajar. Untuk ke Seri Gading tu saya rasa belajar bangunan kami kot selalu pergi ke sana tu. Sebab dia berkaitan. CJ atau uji kejuruteraan bangunan tu berkaitan tentang yang program yang ditawarkan di Seri Gading tu. Antaranya lah. Ada yang pelajar kami yang perabot buat sambung belajar di Rembau. Ada yang daripada IKM Lumut, diploma kompetensi pendawai PW4 sambung belajar di IKMC. So maknanya pelbagai benda ni tak ada masalah. Tengok balik ke dalam website TVET Mara di program sepenuh masa, anda akan lihat klik saja dalam kluster yang mana, dalam bidang yang awak nak, tengok daripada program diploma apakah syarat-syarat dia. Dekat situ ada pelbagai jenis syarat dan kalau ikutkan syarat IKM tu sangat-sangat mudah lah. Kalau tak salah saya ada beberapa program tu hanya nak sambung daripada sijil ke diploma tu hanyalah perlu result IKM 2.0 sama dengan dan ataupun ke atas, dan rata-rata pelajar IKM Lumut ni lah yang skor ni kebanyakannya melebihi 3 pointer ke atas. So maknanya tak ada masalah untuk sambung belajar. So janganlah risau. Baik, ada satu lagi persoalan dekat sini saya nampak. Untuk IKM Lumut, apakah kelebihan kalau saya ambil diploma kejuruteraan otomotif? Baik, diploma kita panggil bukan kejuruteraan, diploma teknologi otomotif. Diploma teknologi otomotif yang ditawarkan di IKM Lumut ni, dia anda akan mendapat SKM tahap 5. DKM tahap 5 lah, DKM tahap 5. Dan kalau ikut bahasa JPK dia after sale service lah, servis lepas jualan. So maknanya anda akan arif berkaitan tentang otomotif dan juga berkaitan tentang management. Khususnya untuk pekerjaan. Kita build program ni untuk pekerjaan. That's why kalau kita tengok program dia berbeza dengan program-program yang ada MQA.
program ni. So syarat kemasukan hanyalah perlu 2 kredit, 1 kredit dalam sains ataupun matematik dan satu lagi adalah 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran. Program ni mendapat sambutan yang sangat-sangat, nak kata penuh pun boleh kata penuh lah sekarang ni kalau di IKM Lumut ni. Dan juga yang di IKM Berseri masih ada lagi, insyaAllah. Boleh berhubung dengan kita akan, kalau contoh nak, insyaAllah kita akan cuba bantu untuk masuk ke dalam diploma teknologi otomotif di sana lah. Or else, macam saya beritahu tadi lah, kalau nak masuk untuk sesi yang akan ke depan pun boleh, tak ada masalah. Boleh berhubung kita reserve siap. Kan? Kalau nak sangat belajar dalam diploma teknologi otomotif, kelebihan dia sangat-sangat baik lah. So maknanya you akan mahir berkaitan tentang enjin, berkaitan tentang kereta elektrik pun ada. Kita ada, dan juga sebab kita ada usaha sama dengan Toyota, kita ada usaha sama dengan pelbagai syarikat-syarikat ternama lah. Dengan baru-baru ni dengan syarikat yang ni berkaitan otomotif lah, untuk body painting lah, ini untuk program sijil. Dengan Honda punya branches lah, bukan Honda ni, dia punya branches. So maknanya untuk otomotif ni mudah sangat lah. Kerja ada je. Kerja ada saja. Otomotif ni selagi mana orang ada kenderaan tu tak? Selagi kenderaan tu ada lah di jalan tu, selagi itulah ada keperluan untuk otomotif ni, insyaAllah tak ada masalah. Betul. Jadinya nampak apa yang Tuan Azim nyatakan, senang cerita kita dekat sini kita dah ada laluan tuan-tuan. Ya, daripada peringkat sijil, mana yang kita tak adalah nak kata kita ni pilihan yang kedua, ketiga kan. Tapi Tidak. Bayangkan tuan-tuan tinggal kontak kami, mana yang layak diploma kita teruskan kepada diploma, mana yang tak layak diploma kita start balik, kita start dulu daripada sijil, kemudian pergi ke diploma, kemudian ke ijazah pun ada tuan-tuan UniKL kita. Kalau tuan-tuan nak tahu macam tempat saya dan juga Masjid Tanah, kita pun ada juga kolaborasi dengan UTP, Universiti Teknologi Petronas. Mana yang 3 pointer pun layak ke sana. Tak ada masalah. Okey, ada yang tanya tu, kalau dah mohon kat UPU boleh ke mohon SPP? Boleh, kerana link permohonan adalah berbeza. Okey, tuan-tuan. Jadinya ada lagi yang tanya, boleh duduk asrama? Memang asrama disediakan. Macam mana dekat tempat tuan-tuan pula? Dekat Lumut, dekat Ledang, ada tak yang tak dapat asrama? Cuba cerita sikit. KKTN Kemaman. KKTN Kemaman. Sama. Tengah mereka akan ke latihan industri. Kalau mereka latihan industri berdekatan dengan KKTN, mereka perlu mohon untuk asrama dan kita keberatan. Betul. Okey, jadinya asrama tak perlu bayar tuan-tuan. Jadinya kita tadi saya ada perasan satu perkara yang mana ada student ni, saya tak tahulah, ada audiens yang tanya kepada Ledang, perlu ke belajar bio perubatan? Adakah belajar tentang biologi? Cuba cerita sikit. Okey, baik. Okey, terima kasih Cik Amar. Okey. Saya takutlah mungkin yang bertanya ni dia takut nak jumpa dengan biologi ke? Mungkin salah satulah Okey, sebenarnya di KKTM Ledang ni memang anda tak boleh lari juga dengan biologi. So nama lain yang ada berkenaan dengan kaitan dia adalah dia kaitan di antara elektronik dan juga bioperubatan. Kalau ada untuk biologi ni, kita akan jumpa pada semester awal. Contoh seperti nama subjek dia adalah Human Physiology. Nak tak nak, kalau kita nak cek orang, manusia, kita kena tahu juga apa yang ada pada badan manusia ni. Kita kena belajar dia punya human lah, human biology tu memang akan ada juga. Minta maaf lah, memang itu memang dia punya core pembelajaran untuk kita belajar medical. So biomedical ni dia adalah campuran di antara dua, iaitu pertama tentang elektronik, cara kita nak cek alatan dan kita nak tahu kat mana kita nak tujukan alatan tu untuk sense pada manusia. Dia yang penting adalah pada manusia lah, setakat ni belum ada lagi pada haiwan yang kami cek lah. So manusia tu adalah kita punya pembelajaran dalam subjek biologi. Nak tak nak minta maaf lah tuan-tuan, itu
adalah okay, mungkin ada masalah dari segi pembelajaran sebab dia lebih kepada teori dan juga pembelajaran medikal kan. So nak tak nak kita ada pembelajaran tentang tu. So harap tuan-tuan kena terima lah, memang ini adalah salah satu daripada tahap, dia ada prerequisite juga. Kalau tak lepas subjek tu, so next punya subjek pun dia tak boleh ambil. So memang dia adalah salah satu daripada niche utama lah pembelajaran tentang biomedical. Tuan Ahmad, mungkin ada soalan tu yang ditanya Ada tu tadi. Mungkin dia risau sangat kot. Jadinya sorry. sebab ada juga yang bertanya, saya SPM saya ambil sastra. Boleh ke saya nak ambil bioperubatan macam mana? Boleh tak, Macam Tuan? tu. Sebenarnya dia waktu nak mengambil tu biomedical tu kan, dia pasti akan anda akan ambil sains. Sains tu kena kredit lah. Orang kata salah satu daripada 3 kredit tu, salah satu mana-mana aliran sains ataupun elektif. Contoh ambil sastra ni mesti dia ada ambil elektif, contoh seperti sains, lukisan kejuruteraan apa semua tu kan. So dia kena kredit dari situlah salah satu. So bahasa Melayu dan juga matematik kena kredit, dan salah satu daripada elektif anda tu. Kalau sastra tu ada ambil seperti sains kan, ataupun ada lagi yang dia ambil lukisan kejuruteraan, salah satu daripada yang tu. So Betul. memang kena ni, tak semestinya biologi je kena kredit ya tuan-tuan. Biologi, fizik, kimia, bio tu okey, kita nak satu je. Kalau selain daripada fizik, kimia, bio, contoh ambil teknikal kan, tak ada ambil tentang sains tulis ni, sains tulis tak ambil kan, anda ambil contoh teknikal dan selain daripada fizik, kimia, bio, boleh diterima. Memang itu salah satulah daripada ramai juga student kami yang bertanya tentang tu. Tapi sebenarnya tak semestinya wajib biologi tu kena kredit. Dia salah satu daripada sains ataupun vocational technical. Menjawab soalan tu? Adakah itu Menjawab. soalan yang ditanya tu? Menjawab. Tepat sekali. Sebab apa, kami sebenarnya, senang ceritalah, awak lulus SPM, yang lain semua C. Cukup layak dah. Betul tak, Tuan? Kalau tak layak, kita akan bantu untuk ke mana, Tuan Azim tadi? Kalau tak layak, IKM pun boleh. ke IKM pun boleh. Kalau sekiranya contohlah ada anak-anak di kalangan cikgu-cikgu di sini yang gagal SPM ekosistem MARA ni lengkap. Untuk yang gagal SPM tapi minat contoh otomotif boleh start daripada GIAT MARA. Tak ada masalah. Habis GIAT MARA, dapat SKM tahap 3 after sales service, boleh sambung ke diploma teknologi otomotif di IKM Lumut. Tak ada masalah. So maknanya gagal SPM tu bukanlah gagal segala-galanya. Ada lagi cabang-cabang yang kita boleh ajukan ataupun kita boleh war-warkan kepada anak bangsa kita. So tak ada masalah. Kami nak bantu apa yang boleh, walaupun contohlah minat dia tak lepas lah untuk program MQA. Kita ada program yang tak ada MQA tapi dia dapat diploma juga. Tapi kalau sekiranya dia gagal pun ada juga, tapi dia minat otomotif, baik boleh berkenderaan ke ataupun aircon or whatever kan. So kalau benda tu ada, kita akan bagi tahu lokasi di mana kan. Kita akan cuba bantulah sehabis yang boleh kan. So ekosistem MARA ni lengkap. Tuan-tuan jangan risau kan. Kita bukan hanya berfokuskan kepada yang nak pergi keluar negara saja. Tapi kita nak berfokuskan juga kepada pelajar-pelajar yang mungkin tidak excellent pada SPM dia kali ni ataupun yang lepas-lepas. Tapi kita nak cuba bantu dia juga supaya tidaklah dia ketinggalan dari segi pendidikan dia. Supaya dia boleh juga sebenarnya dapat diploma. Contohlah program Kimpalan di IKM Lumut ni. Kalaulah semuanya tu sekadar lulus saja tapi ada 2 kredit dalam mana-mana mata pelajaran. Kimpalan, diploma kompetensi Kimpalan dia boleh minta. So memang dapat sambutan yang sangat-sangat tinggi lah kan kalau di IKM Lumut ni untuk program tu kan. Bukan kata pelajar yang kurang bijak perlu mohon ke IKM, tidak. Ada yang pelajar yang banyak banyak kredit juga ada memohon ke sini. So sebenarnya dia bergantung kepada pelajar tu sendiri dari segi penerimaan dia berkaitan tentang TVET dan juga kita nak mengubah stigma masyarakat supaya melihat TVET tu setanding dengan bidang-bidang yang selalu diperkatakan sebelum ni lah kan. Doktor ke whatever kan. So maknanya dia dah setanding dengan bidang-bidang yang lain. Itu sekadar perkongsian daripada saya lah. Betul.
Saya setuju sangat-sangat lah. Sebab kejutan agak terkejut juga saya sebenarnya. Pelajar SPM 2020 kan ramai yang PM saya, ada yang 6A, 7A. Kalau tak dulu ni kita ni ialah orang dulu dia hanya anggap kita ni orang kata last option lah kan. Tapi sekarang dah tak dah. Sebab apa, pelajar yang bijak ni dia orang dah tahu yang mana kemahiran ni ada, orang kata at the end of the moment dia orang akan dapat janji, orang kata acuan kita tu kan, kerja yang dapat kerja yang elok, sambung belajar yang orang kata ke overseas pun boleh kan. Begitu. Jadinya apa lagi pertanyaan yang kita ada daripada Ikhwan Hafiz tadi? Sudah dijawab berkaitan dengan kelayakan untuk ambil A1. Tuan Azim, saya sebenarnya hampir setiap semester bukan nak kata apalah kan, elektrik ni kenapa sangat panas? Saya ni sampai orang kata kan, orang duk tanya saya, "Encik, saya nak masuk elektrik juga." "Dah penuh tuan, nak masuk juga." So macam mana sebenarnya nak dapatkan tempat dekat elektrik ni? Okey, elektrik Okey, baik. Elektrik ni selama saya dah di IKM Lumut ni sememangnya antara program yang top lah. Antara program yang top, yang hot, pilihan teratas lah bagi pelajar-pelajar lelaki khususnya lah untuk menyambung dalam berkaitan dengan TVET ni. Kerana apa, dia dah tahu dah cabang dia sangat-sangat jelas. Benda tu dia nampak daripada kecil lagi. Kan, elektrik ni tak kisah elektrik kuasa ke, elektrik pendawai ke kan. So dia dah nampak dah hala tuju dia. Pekerjaan memang never end lah kan. Kita memang pakai elektrik ni sampai bila-bila lah kan. Kan, so permintaan dia sangat-sangat tinggi. Walaupun pun tuan-tuan dan puan-puan, kita tak dapat nak tawarkan kota yang besar kerana kota yang diberikan oleh ST setiap pusat sangat terhad. So dia untuk menjagalah, ini pandangan saya lah, dia untuk menjaga dari segi volume yang kita keluarkan serta dari segi tangga gaji lah, gaji yang layak untuk setiap yang ada sijil-sijil kompeten ni. Kerana apa, setiap syarikat yang berkaitan tentang elektrik ni perlu ada orang kompeten dia. Perlu registered under somebody yang ada sijil kompeten tu. Sijil kompeten ni sangat-sangat ni lah, sangat-sangat laku kan, sangat-sangat laku di pasaran. Bukan untuk jual, tidak, tapi orang yang kompeten tu perlu ada kan untuk mewujudkan syarikat-syarikat ni. So permintaan sangat-sangat tinggi dari segi untuk nak belajar pun tinggi, untuk pekerja pun tinggi. Baru-baru ni kalau secara sekadar perkongsian, ada syarikat TM lah, TNB yang menjalankan untuk penukaran smart meter yang memerlukan orang kompeten PW2 sekurang-kurangnya. So yang datang ke IKM Lumut ni saja, saya rasa lebih banyak jugalah syarikat-syarikat yang datang ke IKM ni kan, nak cari pelajar tuan-tuan. Nak cari pelajar untuk nak cari graduan IKM ni kan, untuk diberikan pekerjaan. Sampai ke sini, dia orang yang datang tu pun daripada KL tu, daripada Melaka pun datang nak cari pekerja. So definitely lah untuk yang program elektrik ni memang saya rasa never end lah. Akan ada je permintaan dia, tak pernah tak penuh. Tak penuh. Untuk menjawab Ikhwan Hafiz tadi, kalau nak ambil Judgement A1 perlu lulus apa? Untuk Judgement A1 hanya perlu kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus matematik. That's it. Itu saja. Mudah ya? Sangat mudah. Tapi sukarlah nak dapatlah rezeki lah. Nak cakap rezeki lah. Dan betul. Juga program Judgement A1 ni ditawarkan kalau di semenanjung Malaysia, kalau tak salah ada 5 buah pusat selain daripada IKM Lumut. Ada di Sungai Petani, ada di JB, ada di Jasin, ada di IKM Lumut dan satu lagi di, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya tak apa nak ingat, satu lagi. Ada 5 buah pusat, lepas tu ada, dan di Sabah Sarawak ada satu pusat lah. Betul. Jadinya syarat kelayakan pun mudah kan? Sangat mudah. Tapi gaji tinggi. Itu yang amazing tu. Kan? Gaji dasar. Habis sijil A1 belajar sijil 3 tahun, boleh lanjutkan kepada A4 1 tahun saja di IKM. Di IKM Lumut pun ada. So banyak yang habis 3 tahun A1 terus mohon untuk A4 untuk 1 tahun. Dapatlah sijil A4.
Okey, jadinya saya jawab last soalan daripada saya Datuk Naswa. Okey, yang mana ramai ke tak perempuan ni kan? Sebenarnya ramai. Kan kita sekarang ni menuntut ilmu, kita dah tak ikut lelaki perempuan. Kan? Jangan risau, tak ada masalah. Yang penting orang kata niat kita ni apabila belajar ni kita nak belajar. Tu je. Sebab itulah kita di TVET Mara kita tak ada nyatakan secara khusus nak ambil bio perubatan, bio saja memang wajib kena kredit. Tidak. Betul tak? Nak ambil macam tempat saya, nak ambil civil engineering, perlu ambil LK, tidak perlu pun tak apa. Asalkan ada satu subjek sains ataupun orang kata subjek vocational, technical, ada yang C. Jadinya kenapa kami menyatakan perkara begitu? Supaya orang kata peluang itu ada. Sebab saya percaya ada di kalangan kita kan, mana yang orang kata SPM tak minta pun nak masuk sastra. Memang minat, memang cita-cita nak jadi engineer. Kan? Tapi tak dapat peluang masuk sains tulen. Jadinya inilah peluang anda. Okey? Okey, jadinya dekat sini kami masing-masing akan meninggalkan nombor telefon. Okey, ini nombor telefon saya 011. Okey. 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 Tadi pun saya ada senaraikan banyak nombor telefon yang mana berikut merupakan nombor telefon pegawai promosi di setiap pusat TVET Mara di Semenanjung Malaysia. Jadinya kenapa saya bagi nama nombor mereka? Kerana kita di TVET Mara kita akan guide. Okey, kita akan guide from A to Z. Kan? Macam saya kata tadi, kalau tak layak tempat saya bagi tempat Tuan Azim. Kalau memang dia tanya tempat saya tapi saya nak ambil bio perubatan, saya civil, saya akan bagi kepada Tuan Faiz. Jadinya ini connection ni kita akan bantu, yang mana pelajar, apa yang pelajar hanya perlu beri adalah details diri pelajar. Ini orang kata IC, saya nak IC, wasiatlah kepada kami dan juga berikan juga kepada kami result SPM. Jadinya kami akan nilai. Kalau layak kami terus bagi link, kami cakap okey isi bagaimana semua sekian-sekian dan perlulah isi segera ya. Sebab apa? Baru 10 hari dapat result SPM tapi sudah berpusu-pusu pelajar kontak kita. Betul tak kawan-kawan? Kan? Jadinya permohonan betul. Jadinya macam saya sendiri, program saya dah ada dalam 1-2 program dah memang close. Tak boleh masuk dah. Memang dah limit. Jadinya tinggal lagi dalam 5 program saja yang masih buka. Kita jadinya kita orang kata sekiranya ada pertanyaan lanjut boleh juga search saja kami punya orang kata FB rasmi kolej kami, IKM Lumut, KKTM Ledang, KKTM Seri Gading memang akan keluar dan hubungi kami lah insya-Allah. Okey. Jadinya itu saja buat hari ini. InsyaAllah sekiranya ada lagi saya akan invite pula. Mungkin selepas ini saya akan invite automotif daripada Masjid Tanah IKM Jasin. Kita akan invite lagi yang lain-lain insyaAllah sekiranya ada permintaan. Jadinya sebelum kita menutup ini saya nak bagi tahu bahawa TVET Mara ini kita adalah untuk orang kita tuan-tuan. Untuk orang kita dan kelebihan dan kebaikan ini pun adalah untuk dikongsi bersama. Jadinya jika bukan untuk tuan, bukan untuk anak tuan-tuan, mungkin anak jiran, tetangga, saudara mara, ya, kita boleh sebarkan perkara ini. Okey, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.